Bentar lagi sekali tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Khadijah binti Su'aibun Naha dan ahli kumpulan saya Nur Liana Liana binti Khairi dan yang seterusnya ialah Nur Alia Farisha binti Razali. Kami akan membentangkan mengenai pakej bahan pengajaran dan pembelajaran digital kami daripada Pendidikan Khas 2 ambilan PISMP Jun 2020. Baiklah, yang seterusnya. Baiklah, ini ialah Learn with Fun, iaitu site yang kami hasilkan. Jadi ini ialah muka hadapan site kami, iaitu kami meletakkan pengenalan bagi diri kami untuk bagi murid mengenal pencipta bagi site ini. Okey, yang seterusnya. Baiklah, seterusnya ialah berkaitan pembahagian tugasan yang mana selepas taklimat kerja khusus diberi, selama 22 orang ahli PK2 membahagikan isi kandungan di SKP Asas 3M tahun 3 mengikut arahan Personal Assistant Subjek EDUP 3053. Begitu juga dengan agihan ahli dalam setiap kumpulan yang ditentukan oleh Personal Assistant Subjek EDUP 3053 dan telah mendapat persetujuan ramai iaitu seramai 2 atau 3 orang ahli bagi setiap kumpulan. Baiklah, dan seterusnya, pembahagian standard kandungan dan standard pembelajaran, kami menggunakan aplikasi Spin the Wheel yang mendapat persetujuan ahli kumpulan. Dan terakhir kali, kumpulan kami menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai platform utama untuk mengadakan perbincangan mengenai kerja khusus ini. Baiklah, kita akan diteruskan lagi dengan saya, iaitu pelajar pertama yang akan membentangkan mengenai site yang saya hasilkan. Jadi yang seterusnya. Baiklah, ini ialah di SKP Asas 3M tahun 3 Bahasa Inggeris yang telah menjadi pilihan saya, iaitu untuk kemahiran mendengar dan bertutur, iaitu standard kandungan dan standard pembelajaran 1.4 dan 1.4.2. Yang seterusnya. Baiklah, objektif yang saya tentukan untuk saya punya site ialah yang pertama, murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 4 soalan WH dengan sebutan kejelasan dan ketepatan yang baik, dan yang seterusnya murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 3 soalan mudah dengan sedikit keyakinan. Dan yang seterusnya. Baiklah, isi kandungan yang terdapat dalam site saya, yang pertama ialah tajuk iaitu masa depan saya, yang kedua ialah tema iaitu pekerjaan, yang ketiga ialah guru iaitu saya sendiri, yang keempat ialah tahun iaitu untuk murid tahun 3 Arazi, yang kelima ialah subjek iaitu subjek asas 3M komponen bahasa Inggeris yang akan bermula pada jam 8 pagi hingga 9 pagi. Dan kami akan memfokuskan kepada kemahiran mendengar dan bertutur untuk standard kandungan 1.4 iaitu mendengar, memahami dan memberi respon terhadap teks dalam pelbagai konteks, dan yang kedua ialah standard pembelajaran iaitu 1.4.2 iaitu dapat menjawab soalan mudah WH iaitu who dan what. Yang seterusnya pula ialah langkah-langkah pengajaran iaitu ada 5. Yang pertama ialah set induksi yang mana saya menggunakan tayangan video ringkas iaitu dalam 3 minit, dan yang kedua ialah fasa pengenalan iaitu saya menggunakan flashcard atau kad imbasan. Yang ketiga ialah fasa latihan di mana saya menggunakan kuis bersama Google Slide, dan yang keempat saya menggunakan fasa hasil kerja iaitu kuis bersama aplikasi Kahoot. Dan yang terakhirlah fasa penutup iaitu saya menggunakan tayangan video ringkas juga. Dan yang seterusnya kita pergi kepada set induksi iaitu di mana saya menggunakan media elektronik. Media elektronik dengan kaedah bercerita iaitu kenapa saya memilih tayangan video iaitu penggunaan cerita pendek ini mengenai soalan WH. Jadi ia dapat merangsang pengetahuan asas pelajar dan dapat mengukuhkan lagi pengetahuan sedia ada mereka. Jadi melalui tayangan video ini ia dapat membantu pelajar, membantu murid untuk memahami penggunaan soalan WH dalam kehidupan mereka, dan akhir sekali ia mampu menarik minat
murid untuk kekal aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi langkah-langkah yang terlibat ialah yang pertama, guru akan menayangkan video John and his future, and yang kedua, guru dan murid akan berbincang mengenai John, jadi apa masa depan dia dan seakan dengannya. Dan yang ketiga ialah guru akan bertanya apa soalan WH yang dapat dikenal pasti di dalam video dan membuat sedikit perkaitan mengenai tajuk pembelajaran pada hari itu. Yang seterusnya pula ialah fasa pengenalan, iaitu saya menggunakan media cetak, iaitu dan menggunakan kaedah membaca dan soal jawab. Jadi kaedah membaca dan soal jawab ini saya menggunakan bahan kad imbasan. Kenapa saya menggunakan kad imbasan ialah murid dapat mengaitkan tayangan cerita tadi dengan topik pembelajaran. Jadi ini membantu mereka memahami cara yang betul untuk menggunakan soalan WH dalam kehidupan. Jadi aktiviti ini memerlukan murid menjawab soalan dengan kuat. Ini tujuan dia adalah membantu murid meningkatkan tahap keyakinan diri mereka. Jadi langkah-langkah yang terlibat ialah yang pertama, guru akan membaca teks pada kad imbasan dengan jelas sebelum meminta murid mengikutinya. Dan yang kedua, murid akan membaca dengan kuat bersama-sama guru. Dan yang terakhir barulah murid akan membaca kad imbasan tersebut tanpa bantuan guru. Okey, jadi yang seterusnya kita pergi kepada fasa latihan, iaitu saya menggunakan media elektronik. Okey, media elektronik dengan kaedah soal jawab. Itu kenapa saya memilih kaedah soal jawab dengan media elektronik menggunakan Google Slide, iaitu pelajar dapat mengukuhkan kefahaman mengenai bagaimana soalan WH digunakan. Jadi dalam konteks apa? Jadi melalui soalan sama tetapi menggunakan penyampaian yang berbeza dapat membantu mereka untuk mencapai objektif pembelajaran. Jadi untuk menjawab soalan dengan mudah dan yakin. Okay. Jadi langkah-langkah yang terlibat ialah yang pertama, guru akan membentangkan soalan menggunakan projektor LCD, dan yang kedua, guru akan menanyakan soalan, murid akan menjawab soalan secara bergilir-gilir, dan yang terakhir, guru akan memberikan pujian dan audio tepukan tangan kepada murid yang berjaya menjawab soalan dengan betul dan ada sedikit keyakinan. Okay. Jadi yang satu adalah fasa hasil kerja, iaitu saya juga menggunakan media elektronik juga, cuma saya menggunakan aplikasi Kahoot untuk fasa hasil kerja. Jadi kenapa? Jadi untuk ini ialah murid dikehendaki untuk menjawab soalan daripada Kahoot. Jadi soalan yang diberikan murid perlu menjawab tanpa perlu bantuan guru. Jadi kat sini kita dapat nilai tahap pencapaian murid. Jadi langkah-langkah yang terlibat ialah guru akan membentangkan aplikasi Kahoot menggunakan projektor LCD, dan yang kedua, murid akan menyatakan jawapan secara lisan, dan yang terakhir, guru akan menilai tahap pencapaian murid melalui pemerhatian dan respon murid. Yang terakhir ialah fasa penutup, yang mana saya menggunakan media elektronik iaitu tayangan video ringkas, yang mana sebagai penutup, ia membantu murid untuk berseronok setelah penat belajar. Jadi dalam video ini, murid akan dikehendaki untuk melakukan pergerakan kreatif untuk menggambarkan watak-watak di dalam video. Jadi langkah-langkah yang terlibat ialah guru akan membentangkan tayangan video di hadapan kelas, dan yang kedua, semasa video ditayangkan, murid akan melakukan pergerakan kreatif untuk menggambarkan watak, dan akhir sekali guru akan menganalisis tahap penguasaan murid melalui pemerhatian. Jadi yang terakhir sekali daripada saya ialah ini adalah slide yang saya hasilkan, yang di mana tema dia ialah what future, who. Jadi ini adalah tema dia, pekerjaan. Jadi saya teruskan kepada pembentang seterusnya, iaitu Nur Al-Farisha binti Razali. Baiklah, terima kasih Khadijah. Okey, seterusnya saya akan bentangkan mengenai slide saya. Okay, ini adalah di SKP Asas 3M tahun 3 Bahasa Inggeris yang memfokuskan kepada kemahiran mendengar dan bertutur, yang mana standard kandungan yang saya pilih ialah standard kandungan 1.3 dan standard pembelajaran yang saya dapat ialah standard pembelajaran 1.3.1 mengenai pertukaran sapaan. Objektif ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat bertukar sapaan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 sapaan dalam perbualan seharian dengan bimbingan yang minimum. Yang kedua, murid dapat mendengar dan memberi respon dengan tepat sekurang-kurangnya 4 daripada 5 sapaan dalam perbualan seharian.
Baiklah, kita teruskan dengan isi kandungan yang mana tema yang saya gunakan ialah dalam buku teks iaitu Hello Again. Topik yang saya pilih ialah bertukar sapaan dalam perbualan seharian. Guru ialah saya sendiri dan tahun yang dipilih ialah 3 Brilliant. Mata pelajaran yang difokuskan ialah asas 3M iaitu komponen bahasa Inggeris berkaitan mendengar, kemahiran mendengar dan bertutur. Standard kandungan yang saya pilih ialah standard kandungan 1.3 iaitu mengambil bahagian dalam perbualan seharian dan standard pembelajaran ialah 1.3.1 iaitu mendengar dan mengambil bahagian dengan betul dalam pelbagai konteks iaitu bertukar sapaan. Seterusnya ialah langkah-langkah pengajaran yang mana dimulakan dengan set induksi iaitu saya menggunakan video lagu. Seterusnya ialah fasa pengenalan yang menggunakan buku digital. Dan yang ketiga ialah fasa latihan iaitu menggunakan kad imbasan digital. Fasa yang seterusnya ialah fasa hasil kerja yang menggunakan kotak misteri dan yang terakhir ialah fasa penutup dan saya menggunakan video lagu. Baiklah, kita teruskan dengan set induksi iaitu saya menggunakan media video lagu. Kaedah yang digunakan ialah menari, menyanyi dan juga bersoal jawab. Bahan-bahan yang digunakan dalam set induksi ini ialah komputer riba, LCD, projektor dan juga pembesar suara. Mengapa saya memilih untuk membuat video lagu ialah kerana ia dapat menarik perhatian murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti ini. Ia juga dapat merangsang pengetahuan atas murid dan menguatkan pengetahuan mereka mengenai pelajaran pada hari tersebut. Dan murid juga akan berasa seronok kerana bebas menari dan menyanyi. Video lagu ini dihasilkan dengan merujuk kepada tema di dalam buku teks. Okey, langkah bagi set induksi ini ialah yang pertama, murid digalakkan untuk menari dan menyanyi bersama guru berdasarkan video lagu yang dimainkan. Kemudian guru akan berinteraksi dengan murid dengan menanyakan beberapa soalan berdasarkan video yang telah ditonton dan guru akan mengaitkan jawapan mereka dengan topik yang akan dipelajari pada hari tersebut. Seterusnya fasa pengenalan yang menggunakan media digital, media buku digital dan kaedah yang digunakan ialah penerangan, mendengar dan juga memberi respon. Bahan-bahan yang digunakan ialah komputer riba, LCD, projektor dan juga pembesar suara. Rasional pemilihan buku digital ini ialah kerana ia lebih menarik berbanding buku teks. Kerana ia mempunyai animasi yang menarik dan bunyi ketika beralih ke halaman yang seterusnya. Dan murid juga akan lebih memahami penerangan guru dengan menggunakan buku digital. Buku digital ini juga dapat menarik perhatian murid dan memberikan keseronokan kepada mereka untuk belajar. Langkah-langkah untuk aktiviti ini ialah yang pertama, murid perlu memberikan perhatian kepada buku digital yang ditayangkan oleh guru dan kemudian guru akan menerangkan berkaitan bertukar sapaan dalam perbualan seharian dengan menggunakan buku digital ini. Kemudian murid perlu mendengar dan mengikut guru cara bertukar sapaan dalam perbualan seharian dan murid akan berlatih cara bertukar sapaan dengan rakan mereka dengan bimbingan yang minimum daripada guru. Kemudian akhir sekali ialah murid akan ditanya kembali bagaimana untuk bertukar sapaan dalam perbualan seharian. Okey, baiklah, seterusnya ialah fasa latihan yang mana media yang digunakan ialah kad imbasan digital. Kaedah yang digunakan bagi fasa latihan ini ialah kaedah bermain. Bahan-bahan yang digunakan ialah komputer riba, LCD, projektor, pembesar suara, loceng, pen, marker, papan putih dan juga stiker. Mengapa saya memilih untuk memilih kad imbasan digital ini ialah kerana murid dapat mendengar dengan baik kerana kad imbasan digital ini mempunyai audio yang jelas. Ia juga mempunyai gambar yang menarik dan murid akan berasa seronok bermain permainan ini dan pada masa yang sama ia dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka berkaitan pembelajaran pada hari tersebut. Langkah-langkah bagi aktiviti ini ialah yang pertama, guru akan menerangkan bagaimana untuk bermain menggunakan kad imbasan digital dan murid akan bermain permainan ini di tempat duduk masing-masing. Okey, yang pertama, murid akan diberikan loceng, kemudian guru akan memainkan kad imbasan digital. Murid perlu mendengar dengan teliti audio daripada kad imbasan digital tersebut. Seterusnya, murid akan membunyikan loceng sekiranya mereka ingin memberikan respon terhadap sapaan yang didengar. Okey, contohnya kad imbasan digital ini memainkan audio iaitu you look smart today. Jadi murid akan menjawab thank you. Okey, kemudian jika murid nak menjawab, murid perlu membunyikan loceng.
dan guru akan membimbing mereka untuk memberikan respon kepada sapaan tersebut. Guru juga akan memberikan markah kepada murid yang berjaya memberikan respon dengan baik terhadap sapaan yang dimainkan. Dan yang terakhir ialah murid akan mendapat stiker berdasarkan jumlah keseluruhan markah mereka sebagai ganjaran. Fasa hasil kerja pula menggunakan media kotak misteri dengan kaedah main peranan. Bahan yang digunakan ialah kad imbasan. Rasional pemilihan kotak misteri ini ialah kerana murid akan berasa seronok melakukan aktiviti ini. Kerana mereka akan melakukan aktiviti ini secara dalam kumpulan. Dan murid juga akan memainkan peranan masing-masing mengikutkan aktiviti mereka sendiri. Okey, langkah-langkah bagi aktiviti ini ialah yang pertama, guru akan menerangkan cara menggunakan kotak misteri. Dan murid akan melakukan aktiviti ini secara berpasangan. Mereka bebas memilih pasangan masing-masing. Okey, yang ketiga, murid akan menutup mata ketika mengambil satu kad imbasan dalam kotak misteri. Kemudian, murid perlu mendengar dengan teliti ketika guru sedang membacakan situasi yang mereka dapat selepas mengambil satu kad imbasan dalam kotak misteri. Langkah yang kelima ialah murid akan memainkan peranan mereka untuk bertukar sapaan dengan pasangan mereka berdasarkan situasi yang mereka dapat dengan bimbingan yang minimum daripada guru. Dan aktiviti ini akan dimainkan dalam 4 set. Yang terakhir ialah fasa penutup yang mana saya menggunakan video lagu yang sama seperti dalam set induksi dan kaedah yang digunakan juga adalah menyanyi, menari dan juga berbincang. Bahan yang digunakan bagi aktiviti ini ialah komputer riba, LCD, projektor dan juga pembesar suara. Rasional pemilihan bagi fasa penutup ini ialah murid akan mengimbas kembali pelajaran pada hari tersebut melalui video lagu yang dimainkan. Dan video lagu ini juga akan memberikan keseronokan kepada murid setelah mereka telah melakukan banyak aktiviti. Jadi untuk yang fasa penutup ni mereka dapat berseronok dengan menyanyi dan juga menari. Okey, langkah-langkah bagi aktiviti ini ialah yang pertama, murid akan menari dan menyanyi bersama guru berdasarkan video lagu yang dimainkan. Kemudian murid akan mengimbas kembali pelajaran pada hari tersebut melalui video lagu yang dimainkan, iaitu berkaitan bertukar sapaan. Guru juga akan bersoal jawab dengan murid berkaitan pelajaran pada hari tersebut bagi menilai tahap kefahaman mereka. Dan guru akan menyimpulkan topik yang telah dipelajari sambil menerapkan nilai-nilai murni kepada murid. Contohnya bekerjasama. Dan langkah yang terakhir ialah murid akan diberikan ganjaran dan pujian daripada guru kerana mereka telah melakukan semua aktiviti dengan sangat baik. Okey, seterusnya ialah berkaitan dengan site yang telah saya bina yang bertajuk Learning with Fun. Okey, itu saja bagi pembentangan saya dan saya teruskan pembentangan ini kepada saudari Diana. Baiklah, kini giliran saya pula iaitu Nurdiana Liana binti Hairi untuk membentangkan bahan pakej pembelajaran. Bahan pakej pembelajaran ini bersumberkan kepada DSKP Asas 3M tahun 3 Bahasa Inggeris dengan kemahiran mendengar dan bertutur yang juga merujuk kepada standard kandungan 1.4 dan juga standard pembelajaran 1.4.1. Baiklah, objektifnya pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat iaitu yang pertama, memahami dan memberi respon terhadap rangsangan yang diberikan mengenai diari mujang. Dan yang kedua, memberi balasan benar atau palsu kepada 3 daripada 4 pernyataan mengenai diari mujang. Baiklah, ini adalah antara isi kandungannya iaitu tajuk iaitu memberi balasan betul atau salah, tema diari mujang, guru iaitu saya sendiri, tahun iaitu kelas 3 pintar, subjek bahasa Inggeris, kemahiran mendengar dan bertutur, masa 10.30 pagi hingga 11.30 pagi. Standard kandungan 1.4 adalah mendengar, memahami dan memberi respon teks dalam pelbagai konteks, dan standard pembelajaran 1.4.1 mendengar dan menunjukkan kefahaman tentang rangsangan yang diberikan dengan memberi jawapan benar atau salah. Langkah pengajaran yang terlibat adalah yang pertama iaitu sen induksi, terdapatnya kotak misteri. Yang kedua adalah fasa pengenalan iaitu apa itu diari mujang. Dan yang ketiga adalah fasa latihan iaitu bacaan kuat. Yang keempat adalah fasa hasil kerja iaitu terapi bermain. Dan yang kelima adalah fasa penutup iaitu aplikasi kuisis dengan buku ganjaran digital.
Baiklah, untuk set induksi saya menggunakan media elektronik yang menggunakan kaedah bincangkan objek apa di dalam kotak misteri dengan menggunakan bahan kotak misteri digital, buku harian digital, kad flash digital iaitu kad imbas digital, komputer riba dan projektor LCD. Rasional pemilihan media ini adalah fasa penerimaan iaitu dapat meningkatkan perhatian dan motivasi murid terhadap input lisan dalam bilik darjah. Ia melibatkan langkah-langkah seperti berikut iaitu yang pertama, murid melihat kotak misteri digital yang terdapat buku diary digital. Yang kedua, guru berinteraksi dengan murid dengan mengemukakan beberapa soalan mengenai minat mereka sebagai contoh, apa yang anda lihat di dalam kotak misteri tersebut. Dan terakhir sekali, guru akan mengaitkan jawapan murid dengan topik pada hari itu. Seterusnya adalah fasa pengenalan dengan menggunakan media elektronik juga. Ia menggunakan kaedah tonton video mujang sediari. Bahan yang digunakan adalah PowerPoint slide, video, pembesar suara, komputer riba dan projektor LCD. Rasional pemilihan media ini adalah slide PowerPoint dengan visual dan gambar dapat membantu murid mempelajari konsep tertentu dengan keberkesanan yang lebih tinggi. Video ini juga mengandungi maklumat yang merangkumi animasi yang menarik yang dapat menghalang kebosanan dalam kemahiran mendengar dan bercakap. Ia melibatkan langkah-langkah seperti berikut iaitu yang pertama, murid dapat mengetahui apa itu buku diary. Yang kedua, murid menonton video bersama guru. Dan yang ketiga, murid digalakkan membaca dan mengulang perkataan yang terdapat dalam video. Yang keempat, langkah-langkahnya dilakukan beberapa kali dengan melakukan peralihan dari latihan kumpulan kepada individu dan yang terakhir sekali di bersoal jawab bersama guru. Seterusnya adalah fasa latihan di mana media elektronik juga digunakan dengan menggunakan kaedah bacaan kuat dengan bahan-bahannya ialah kad impas dan buku ganjaran. Rasional pemilihan media ini adalah tahap amalan iaitu di mana kad imbas memberikan maklumat yang dapat membantu pelajar. Seterusnya adalah buku ganjaran juga memastikan murid bermotivasi untuk meluangkan masa mereka dan berusaha keras dalam pembelajaran mereka. Ia melibatkan langkah-langkah seperti berikut iaitu yang pertama, setiap murid akan mendapat satu set kad imbas iaitu today is Wednesday, I am in class 3 Aman, my class teacher is Mr. Sude, he teaches English, I love English. Langkah seterusnya adalah murid akan membaca kad imbas tersebut beberapa kali bermula dari satu murid ke murid yang lain. Dan bintang akan diberikan sekiranya murid mematuhi semua arahan. Seterusnya adalah fasa hasil kerja yang melibatkan juga media elektronik dengan menggunakan kaedah permainan soalan betul atau salah. Ia menggunakan bahan 4 sampul surat digital yang mengandungi kad imbas, roda berbuta digital dan juga buku hadiah. Antara rasional pemilihannya adalah aktiviti dalam talian seperti ini menyumbang kepada pembelajaran umum mereka dan akhirnya dapat mengembangkan tabiat membaca dengan yakin. Pelajar juga dapat mencari jawapan bagi soalan yang diberikan dengan bimbingan gambar sebagai alat bantu visual. Ia melibatkan langkah-langkah seperti berikut iaitu yang pertama, murid-murid duduk dalam berpasangan, kemudian mereka akan memilih nombor dengan mengklik pada roda putar digital tersebut. Seterusnya mereka akan memilih sampul surat mengikut nombor yang mereka dapat pada langkah 3 tadi. Kemudian murid akan memberikan jawapan sama ada benar atau salah. Kemudian guru akan memeriksa jawapan dan menilai murid-murid atas usaha mereka di dalam kerja berpasangan dan akhirnya bintang akan diberikan sekiranya murid mematuhi semua arahan. Kita beralih pula kepada fasa penutup iaitu juga menggunakan media elektronik dengan kaedah quizzes iaitu kuis atas talian menggunakan bahan lembaran kerja digital, komputer riba dan buku ganjaran. Rasional pemilihannya adalah ia memberi galakan kepada individu untuk terus terlibat dalam aktiviti yang berdasarkan minat dan kesenangan mereka. Mereka tak perlu menunggu dan berjumpa dengan guru secara fizikal iaitu pembelajaran kendiri. Dan jumlah bintang dalam buku ganjaran ini dapat juga membantu ibu bapa untuk terus belajar, berkongsi dan memerhatikan kemajuan akademik dan peribadi anak mereka di sekolah. Antara langkah pengajar yang terlibat adalah yang pertama, guru menunjukkan cara menjalankan tugas secara berperingkat dan akhirnya bintang akan diberikan sekiranya murid menyelesaikan tugasan.
Baiklah, yang terakhir daripada saya adalah slide Learn with Fun, iaitu Google Start saya sendiri di dalam Google Start saya bersama rakan-rakan saya yang lain. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.